berjalan terus tanpa henti, dan dia pun kini telah pergi. Ku berdoa di tengah indah dunia, ku berdoa untuk dia yang ku rindukan. Memohon untuk tetap tinggal, dan jangan engkau pergi lagi, berselimut di tengah dingin dunia, berselimut dengan dia yang ku rindukan. Would be nice to hold you. Would be nice. Pembukaan Malaysia hari ini, persembahan yang saya kira jauh kita bawa terbang dari Sabah, negeri di bawah bayu. Kumpulan Jesselton D. Folk membawa persembahan lagu instrumental Leto E dan juga Jangan Lupakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi bagi mereka yang tengah masih lagi baru nak keluar dari selimut tu, jangan masuk semula sebab kita didendangkan dengan lagu instrumental dan sebagainya. Kita nak ucapkan pagi yang indah buat anda semua pagi Ahad ni. Apa cerita agaknya? Masing-masing pastinya dah ada perancangan. Ada yang dah keluar rumah nak cari tempat rekreasi kan. Ada yang mencari tempat sarapan pagi yang best-best. Ada juga bagi mereka yang mungkin ada perancangan hari ini untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum terlaksana. Esok dah bermulanya minggu baru. Kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Hari ini berapa hari bulan kita? 18 September 2022. Depan kita ni pun sarapan dia cukup mengujakan ni. Kita ambil bau dulu. Syurga makanan Malaysia ni. Kita pasti ada nasi lemak ada. Kita ada kuih apa lagi ni? Ini kuih ketayap. Ini ketayap. Karipap. Karipap mesti ada. Kita ada pulut panggang. Pulut panggang. Dan juga kita ada kuih Sri Ayu Puteri Ayu. Puteri Ayu. Dia seri dengan Puteri lebih kurang. Tak apa. Kita faham. Boleh okay. Kalau kita mungkin memilih breakfast ataupun sarapan seperti ini, Rina mungkin dengan teh tariknya menjadi pilihan. Ini biasalah setiap pagi kan. Tapi bila cerita tentang sarapan ni, kita juga nak bawakanlah lokasi sarapan istimewa. Ini khusus untuk orang-orang Shah Alam, terutamanya mereka yang berada di Seksyen 7 nak tahu apa sarapan menarik hari ni. Ya, kita ada Nazruddin Rahman di sana. Agaknya dia kan dah memang host rancangan makanan. Kenalah kita bawakan dia kat sana. Jom kita bersama-sama dengan Naz Rahman untuk perkongsian apa breakfast yang best di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Silakan. Assalamualaikum, Rina dan Anim di studio. Menyerikan suasana. Naz Rahman pula sedang berjemur di bawah matahari. Tapi telah berjemur sangat. Baru saja hujan renyai-renyai di Taman Tasik Shah Alam Seksyen 7. Itu dia, rakyat Selangor menikmati sarapan pagi. Walaupun hujan renyai-renyai tidak memendamkan semangat mereka untuk makan sedap-sedap pada hari Ahad ini. Jadi saya nampak korang berdua semua sedang bersarapan di dalam studio ya. Mesh ni. Untuk anda yang berada di kawasan Seksyen 7 Shah Alam ini tempat yang sangat popular. 1 tahun setengah lepas saya pernah bawa family saya datang sini. Macam kosong je. Sekarang sudah kembali rancak. Dan ada kedai-kedai baru juga kat sini. Kita baru ada jumpa Kak Nora. Kak Nora ni baru je buka kedai kat sini 3 bulan sebab dia kata tempat ni memang popular. Jadi kita nak visit apa yang sedap yang dimasak oleh Kak Nora di Taman Tasik Seksyen 7 Shah Alam. Assalamualaikum Kak Nora. Salam. Kak Nora ni asalnya utara. Asal mana? Daripada Kedah, Alostak Kedah. Saya cakap utara ya? Boleh, no problem. Saya boleh faham juga. Tapi saya terperanjat satu. Tak sangka, depan sikit Kak Nora. Tak sangka orang utara dari Alostak. Wah, dia masak bihun. Okey, dia ada kuih tiaw, dia ada mi dia. Ada bihun sup utara ada kat sini. Tapi
yang saya terperanjat tu, dia ada egg mayo sandwich. Wow, tiba-tiba rakyat Kedah dah maju lah. Jadi berapa lama Kak Nora dah bertapak kat sini? Ni sebenarnya baru je, tapi saya dah bisnes lama lah. Tapi kat sini sebab saya dah migrate di sini dalam 6 bulan. So saya baru start berniaga kat sini lah. Saya nak tahu kenapa Kak buka sini 6 bulan. Sebab saya datang sini tengok customer dah ramai. Memang dah ramai macam ni. Pasal Kak datang ke macam mana? Kebetulan lah sebab dulu datang sini memang nak cari bisnes kat sini, plan lah kan. Lepas tu tiba-tiba ada kawan offer dekat sini, ada gerai, tumpang gerai dia kan. So tengok pun saya selalu jogging-jogging kat sini. Pagi saya nampak memang ramai orang lah kan. So kan, interested, memang kita minat berniaga. So ada peluang kita join lah. Okey, bagus-bagus. Yang sedap kat sini, tengok Kak Nora dah siap bihun sup utara untuk saya. Okey, saya rasa sikit boleh tak? Saya jamah sikit je. Bismillah. Pagi-pagi. Sup utara di pagi hari, panas-panas. Cukup selera. Kalau kita tambah sambal kicap dia. Sambal kicap dia. Okey, Kak Nora tambah sambal kicap tu saya. Nanti saya sambung makan boleh? Nampak ni. Pagi-pagi. Panas. Itulah dia. Utara dia ada cili dia warna merah tau. Cuma warna merah Kebetulan sini orang KL dia tak berapa pandai. So dia makan cili ni tak pandai makan cili merah tu. Dia makan cili cili padi. Yang hitam kan. Sanggup akak cakap orang Kampung tak pandai makan pedas. Ish. Yang cili yang merah tu. Oh, itu dia. Cili padi memang meletup. Okey Kak simpan dulu untuk saya. Okay. Nanti saya kembali jadi kat sini macam saya katakan 1.5 tahun dulu saya datang sini taklah ramai sangat. Tiba-tiba nampak ni. Orang beratur dan dikatakan sebab hujan-hujan renyai ni tak banyak orang. Selalunya dia sampai ke Tasik. Jadi kat sini apa yang popularnya? Ini dia roti kitab Nick Cafe. Dia begitu popular sampai sign Nick Cafe tu dah jatuh dah. Tapi roti kitab ni memang popular. Dah jadi viral dah kat sini. Jadi kalau kita tengok orang beratur sanggup beratur 20 minit sampai setengah jam pun ada. Jadi apa yang istimewa kat sini memang kita terjah. Apa yang membuatkan mereka sanggup nak beratur dalam hujan ke roti kitab ni? Apa yang sedap dengan roti kitab ni? Jadi kita nak bertanya dengan abang yang tengah ambil order ni, boleh? Boleh Okey, nak ambil order. Busy. Kita tanya orang yang dah ambil order. Assalamualaikum. Nama siapa bang? Nama saya Haziq. Haziq ya? Haziq nak cover bagus. Kita pantau orang kata SOP kat sini. Jadi memang biasa ke datang dekat roti kitab ni? Ini kali pertama saya datang sini. First timer. Bagus. Okey, apa yang menyebabkan anda datang ke sini? Daripada berita orang ramai ke? Baca dekat internet ke? Apa cerita? Sebelum ni saya pernah datang kat kedai sebelah ni waktu petang. So dia hidangkan makanan petang lah. So saya tengok ada hidangan kitab kan. Roti kitab, so saya nak datang sini lah. Ini kali pertama. Jadi bila nampak orang ramai tu macam apalah, kenapalah diorang beratur ramai ni. Jadi awak order apa kat sini? Saya order roti kitab lah. Roti kitab lah. Kat sini awak dah tahu ada di satu menu yang popular dan istimewa iaitu roti kitab Milo. Okey. Ada berani nak cuba tak? Tak ada, belum lagi. Belum lagi berani? Jadi kat sini roti kitab memang popular lah. Ada telur dia goyang-goyang kan. Tapi kena cuba roti Milo ni. Okey, berani tak? Maybe next time saya datang lagi, saya boleh order lagi. Tak berani orangnya. Tak berani, tak apa. Terima kasih banyak-banyak dan selamat menjamu selera. Assalamualaikum. Inilah dia suasana dekat Taman Tasik Section 7 Shah Alam. Hujan pun orang Selangor sanggup datang Kedah hujan untuk mencari roti kitab. Lepas ni kita rasa boleh ke tak boleh, kita kembali ke studio bersama Anem dan Rina. Menyesal tak makan roti kitab kan? Bukan main lagi dia. Tapi memang yang paling menyelerakan kat situ nampaknya macam roti kitab tu. Sebab itu jarang-jarang kan kita nak dapat kan pagi-pagi dengan telur goyang dia. Memang seronok sangatlah kalau dapat makan beramai-ramai dengan family kan. Betul. Berjoging pula tu. Ya kan. Kita dah plan dah ni nak pergi minggu depan. InsyaAllah. Okey, kita nak rehat seketika. Sambil-sambil kita nak jamah nasi lemak kita ni sekejap. Anda pun bolehlah teruskan bersarapan. Tapi teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Okey, kembali lagi bersama kami di Malaysia hari ini. Pastinya kita nak bawakanlah juga perkongsian apa yang menarik di daerah-daerah akhbar tempatan
pagi ini. Okey, saya mulakan dengan cerita di Cosmo ataupun Mingguan Malaysia. Di Mingguan Malaysia, di Mingguan Malaysia, kita nak bacakan di bahagian bawah ini 80,747 kilang ancam sungai di bahagian atas. Bawahnya dia ada kabarkan di sini jemur bilis. Wan Kemala, Wan Muda bersama pekerja lain sedang menjemur ikan bilis di Kampung Beting Lintang, Besut, Terengganu. Katanya cuaca panas memudahkan proses pengeringan hasil laut itu. Biasanya dalam masa 2 hari, ikan bilis akan kering dengan sempurna sebelum dijual kepada pemborong dengan harga antara RM18 hingga RM20 sekilogram mengikut grade masing-masing. Itu dia. RM18 dah sekilo kita. Itu dia. Okey, proses yang begitu rumit lah. Ini anda boleh dapatkan maklumat lanjutnya di Mingguan Malaysia pada hari ini. Ini pula di Cosmo, kisah yang saya percaya ramai semalamnya mungkin penuh rasa amarah tentang keadaan seorang budak lelaki di mana cuba untuk melarikan diri daripada rumah ibu saudaranya. Tolong bawa saya lari, katanya. Anak yatim usia 8 tahun pernah diikat di balkoni di belasah suspek 2 minggu lalu. Bukan sahaja kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun ini, katanya adiknya juga, kanak-kanak perempuan 6 tahun, turut didera. Aduh, itu yang kita tak bestkan dengar sekarang ni. Rumah menjadi tempat yang bukan lagi selamat untuk anak-anak kita membesar. Okey, kita nak kongsikan pula kepada anda, sambung balik cerita sarapan kita. Kalau tadi di Shah Alam ni kita nak terbang tu pergi Kuala Pilah Negeri Sembilan. Ada roti canai, cicak kari kambing ni. Hebat-hebatlah sarapan pagi ni. Hebat-hebat. Jomlah kita tengok sedap ke tidak ni. Sama-sama kita saksikan. Apa kono jang tomonung ajo. Jangan nak tomonung bona tengok TV hujung minggu ni sebab hari ni Afiq berada di satu lokasi yang cukup menarik buat anda. Bukan sahaja menawarkan menu sarapan yang orang kata menyelerakan, tetapi juga lokasinya yang begitu strategik. Kalau kita boleh tengok ada vibes kampungnya, ada kicauan burung, angin sepoi-sepoi bahasa, dan saya difahamkan setiap hujung minggu dekat luar ni memang bersusun kenderaan. Sebabnya gerai ini bersebelahan dengan jalan besar. Kalau orang nak pergi Pahang pun lalu sini, orang nak balik Seremban pun lalu sini. Jadi memang akan singgah ke gerai roti canai kari kambing Ulu Bendul Kuala Pilah Negeri Sembilan. Okey, jom saya bawa anda masuk ke dalam. Bukan saja ada roti canai kari kambing dekat sini, tetapi kalau kita tengok di kanan saya ni ada mi kari udang galah dan ada juga bihun goreng, ayam goreng, mi goreng. Memang banyak sangat tawaran menu sarapan yang disediakan di sini. Kalau tak nak makan berat, anda boleh makan kuih muih, semuanya sedap-sedap belaka. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini, inilah menu utamanya. Ada roti canai di belakang dan juga kari kambing. Bang, ini kari kambing dia betul kari kambing dia ni kalau kita tengok dia dah dipisahkan. Bukanlah dipisahkan, dia dah diasingkan ke dalam mangkuk-mangkuk kecil. Jadi senang orang nak ambil. Layan diri je, ambil kari kambing, ambil roti canai yang dia dah masak, bawa pergi makan dengan family. Memang sedap. Okey, jom saya nak bawa anda interview bertemu dengan pemilik gerai ini, iaitu Encik S. Azian Mokhtar. Assalamualaikum Abang Azian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, ganggu sikit masa abang untuk buat roti canai ni. Busy bang Boleh, insyaAllah. Okey bang, kalau boleh saya tahu sikitlah bagaimana bermulanya perniagaan abang dekat sini bang. Saya keluarga berniaga, mak ayah berniaga. Jadi bila saya tengok perniagaan mak saya, bila dia tak larat, dia berhenti, lepas tu tak ada yang sambung perniaga dia. Jadi saya fikir saya akan buat satu perniagaan. Yang perniagaan saya akan sambung pada anak-anak saya. Jadi setakat perniagaan yang dah sampai dekat abang ni, kiranya daripada mak abang turun kepada abang Azian kan? Okey, sekarang ni dah berapa tahun dah total gerai ni berada di sini bang? Gerai ni jatuh bangun percubaan saya insya-Allah dalam 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun tu memang menunya tetap sama, roti canai kari kambing. Ya, menu tetap yang sama, rasa yang sama. Okey, bagaimana bang orang kata boleh kekalkan selama 13 tahun tu menu yang sama, tetapi tarikannya boleh menyebabkan orang ramai datang ke sini untuk mencuba roti canai kari kambing? Jangan kedekut lah tu bang. Dalam buat modal ni kita jangan kedekut lah. Rasa-rasa kita nak lemak, kita lebihkan santan. Kita nak rasa kau, kita lebihkan kari dia. Tapi bukan bermakna lebih itu sedap. Tak kan. Tapi kalau kita rasa ada untung lagi, okey kita boleh jual lagi insya-Allah. Okey bang, masak kari kambing ni nak bagi fresh lah
bila dihidangkan kepada orang ramai, dari pukul berapa persediaannya bang, kalau boleh saya tahu? Selalunya saya mula pukul 1 atau pukul 2 lah saya bangun. 1-2 pagi? Ya, 1-2 pagi lah. Biar nanti dia ngam-ngam masak pukul 7, benda tu berasap lagi kan. Customer akan dapat berasap lagi. Sebab kita nak jaga kualiti, itu kita risau sangat. Takut kita tak dapat bagi servis yang terbaik untuk customer kan. Sebab selalunya Sabtu Ahad ni dia double pada hari biasa kan. Itulah, kalau nak tahu ramai ke tak ramai, kejap lagi saya akan bawa kepada pelanggan di luar sana nak tengok bagaimana keadaannya. Terima kasih banyak Cik Azan, boleh sambung. Maaf mengganggu masa Cik Azan. Okey, jom saya bawa anda untuk tengok bagaimana pula keadaannya di luar sana. Baik, ada dua pilihan tempat duduk di sini. Yang satunya anda boleh duduk di bahagian dalam ni, redup sikit lah, tertutup sikit. Tapi kalau anda rasa nak ada vibes angin kan, anda boleh duduk di bahagian luar. Dan ini adalah keadaannya setiap hujung minggu. Memang ramai sangat pelanggan, mereka akan beratur untuk ambil roti canai, tunggu nak layan diri, ambil kari kambing, kemudian bawa keluar ke tempat duduk di bahagian luar. Saya pun nak duduk ke bahagian luar. Dan ini sebenarnya fakta tentang gerai ini. Gerai ini dibina di tanah milik Ibu Encik Azian sebenarnya. 13 tahun bertahan sampai sekarang. Memang cukup mantap lah Encik Azian. Dan kalau boleh saya ganggu sekejap lah. Assalamualaikum. Maaf ganggu bang. Boleh saya nak interview sikit boleh? Boleh. Okey. Ini adalah antara pengunjung yang hadir ke sini untuk mencuba roti canai kari kambing. Betul bang? Abang dengar tentang gerai ni dekat mana bang? Tak, memang kita orang ni 9. Kita orang ni 9 memang biasalah makan kat sini. Dah berapa kali repeat dah orang kata bang? Tak banyak kali lah. Memang dia memang power ni. Memang power. Padu. Kalau boleh saya tahu apa yang abang rasa keunikan ataupun kelainan rasa kari kambing dekat gerai ini berbanding dengan gerai-gerai lain? Dia punya kuah dia pekat, pedas dia. Kambing pun sedap, lembut, roti dia pun lembut. Memang seronok lah, memang seronok. Memang enjoy lah sarapan dekat sini. Baik, terima kasih banyak bang. Selamat menjamu selera. Alang-alang adik ni pun dah bagi kita roti canai dengan kari kambing. Apa kata kita cuba rasa macam mana rasanya, betul ke rotinya gebu, kari kambingnya berlemak. Okey, jom kita try sikit. Aish, segannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Saya tak tipu. Baru rasa kuah dan memang sedap. Memang sedap. Sekejap saya rasa dia punya kambing. Memang betul orang cakap, roti dia dengan dia punya kari kambing, dengan kambing dia sendiri, daging kambing dia memang empuk. Anda semua memang kena datang ke sini, wajib rasa roti canai kari kambing dekat sini. Okey. Jadi sekarang saya nak sambung makan. Saya dengar cerita Abang Nas dekat Shah Alam ada juga aktivitinya dekat sana. Apa kata kita pergi dekat Abang Nas, bagi saya makan dengan tenang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Wah, dengan azam dan semangat, tengok tu. Jago badminton boleh dilatih di mana saja. Seronok betul Afiq kita makan kari kambing. Tapi saya sekarang pula sedang nak menikmati roti kitab bersama keluarga yang agak happy kat sini. Kita bersama dengan Abang Eddie, dengan Kak Fadilah, dengan family dia sekali. Assalamualaikum Eddie. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, orang Pahang jangan jauh sampai ke Shah Alam ni untuk makan ni. Tak, sebab tinggal dekat-dekat sini je. So, kita cubalah makanan kat sini. Itulah cerita dia. Okey. Jadi saya difahamkan, saya tanya Kak Fadilah tadi, tanya Abang Eddie tadi, di time pertama kali datang kat Roti Kitab ni sebab dah nampak viral lah dia. Macam mana dengar tempat ni? Kita tengok dekat Facebook dengan Instagram lah. Tapi kita selalu lalu kat sini. Cuma hari ni ada kesempatan untuk singgah dan cuba. Cubalah. Ani dengan Rina yang tengah menonton meleleh air liur kat studio. Dia pun ada makanan kat studio ni. Tapi of course lah tak ada bergoyang macam ni. Fokus sikit. Inilah antara specialty dia, iaitu roti kitab barat, set barat. Nampak tu, dia ada baked beans dan dia ada sausage sekali dengan roti goyang dia. Siap ada dengan kaya lagi. Yang ini pula apa dia bang? Ni roti kitab telur hancur. Roti kitab telur hancur. Ini Abang Nik pun dah sampai. Yang inilah dia.
Itu dia roti kitab Milo. Pernahkah anda jumpa cantik macam ni? Roti tebal-tebal ala-ala kitab begitu. Terima kasih banyak-banyak bang. Semakin maju tempat ni. Masa pertama kali saya datang ke sini, tak banyak orang dalam 1.5 tahun yang lalu kan. Tapi sekarang ni datang beratur pula ni. Kenapa? Saya nak tanya Kak Fadilah yang orang Shah Alam kat sini. Kenapa orang Shah Alam sanggup beratur untuk benda yang sedap betul ke ni? Saya rasa mungkin signature dish diorang ni memang menarik, sesuai untuk waktu pagi, breakfast lah. Sambil-sambil bawa anak jalan-jalan riadah. Itulah dia, macam bukan first time datang ke Taman Tasik Shah Alam ni lah, tapi first time makan kat sini. Jadi apa lagi menu yang ada kalau kita tengok dekat-dekat? Nampak tak? Ini dia nasi tumpang. Nasi tumpang ni makanan orang Kelantan dan dia ada lapisan demi lapisan. Selalunya orang pergi sawah dia makan nasi tumpang ni, sebab kat bawah dia ada breakfast. Atas breakfast. Lepas makan breakfast dia lipat. Lepas tu lunch time dia buka balik, dia makan sikit-sikit. Itu dah dia sejarah nasi tumpang kat sini. Dan inilah 3 hero anda. Betul. 3 hero yang memeningkan kepala. Saya faham sangat-sangat. Okey, kenalkan sikit. Yang ini nama dia siapa? Okey, yang ni nombor 2 nama dia Cool Alexander Lekiu. Cool Alexander Lekiu. Memang cool nama dia. Ni abang sulung pula. Yang abang sulung Cool Rizky Jebat. Cool Rizky Jebat. Lambai sikit kat kamera. Hello. Yang kecil ni pula. Yang kecil ni Cool Nail Kasturi. Cool Nail Kasturi. Itulah dia. 3 antara 5 hang-hang yang hebat, Laksmana yang hebat. Okey. Jadi apa pesanan untuk orang di luar sana yang sekitar Shah Alam untuk datang sini untuk menikmati suasana yang indah, berada dengan keluarga, makan yang sedap. Mungkin pesanan sikit untuk penonton kat luar sana. Kepada penonton kat luar tu boleh datang cubalah tempat ni sambil bawa family untuk beriadah. Itu saja. Selalunya kat sini diorang ada basikal, macam-macam rekreasi ada kat sini kan? Betul ada. Tapi mungkin hari ni sebab pagi tadi hujan, so mungkin melepas saya pun nak bawa basikal kat sini. Jadi inilah dia suasana. Terima kasih banyak-banyak kepada Abang Edi. Terima kasih kepada Kak Fadilah ya. Jadi sekarang ni apa yang kita nampak suasana beriadah. Jom. Selalunya lah kalau ayah, alamak sorry sayang. ada anak kat sini pula. Anak-anak bertempiaran berlari. Inilah suasana di mana kita boleh berjalan-jalan selalunya. Macam saya katalah, kat sini ada orang yang akan sewa basikal, roller skate dan sebagainya. Jadi tempat yang sesuai untuk kita berada bersama keluarga di hujung minggu. Selamat. Dan sekarang ni selepas pandemik, anak-anak kita pastinya, "Oi, abah, kita nak keluar. Kita nak pergi mana?" Jom kita pergi ke Taman Tasik Shah Alam Section 7. Jadi dengan suasana yang indah, kalau anda nak bawa kamera, berselfie dan sebagainya, Anim dan Rina di sana. Kalau ada masa, marilah kita datang beriadah di Taman Tasik Shah Alam Section 7. Kembali kepada anda, 2 pengacara jelita. Okey, bukan main lagi. Dia meriah kat sana kan. Itulah dia antara tempat yang kita nak bawakan kepada anda. Mungkin yang di rumah tu tak ada lagi idea kan. Kat mana nak bawa anak-anak. Itu antara tempat yang mungkin menjadi pilihan anda di rumah. Boleh beriadah, boleh bersarapan juga. Okey, kami terus nak bawakan persembahan istimewa Jesselton D. Folk. Lagunya lagu favourite Yellow. ni. Saksikan. Your skin's a hero
Baik, 10.03 pagi dah. Ramai yang dalam kalangan kita mungkin dah bangun, dah laksanakan aktiviti hari ini. Apa yang mungkin kita nak berikan kepada anda, peluang. Peluang macam mana dalam kehidupan ni, banyak peluang yang kita nak rebutkan kan. Kali ini kita nak kongsikan peluang yang mungkin boleh direbutkan oleh anda semua di rumah untuk melakukan infak ataupun sedekah. Wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Apa cerita progresnya? Kalau kita nak salurkan bantuan bagaimana? Jom kita terus saja bersama dengan Duta Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah. Kini bersama-sama dengan kita secara maya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, terima kasih bersama dengan kami. Pastinya kita nak dapatkan sedikit informasi daripada Datuk berkaitan dengan peluang kita ni yang kita nak berikan kepada penonton untuk mereka yang nak laksanakan infak dan juga wakaf untuk pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Datuk mungkin nak kongsikan, silakan. Ya, terima kasih Anim kepada dan juga kepada penerbit MHI TV3. Pertamanya kita sama-sama rafakkan syukur kerana Tuhan beri kita peluang untuk meneruskan kehidupan. Masjid Kota Warisan Sepang adalah sebuah masjid yang dihasratkan pembinaannya oleh Jawatankuasa Pembinaan Masjid Kota Warisan. Kita tahu Kota Warisan ni dia lokasinya di kawasan Sepang dan tidak jauh daripada KLA dan tidak jauh daripada beberapa institusi pengajian yang berdekatan dengannya. Dan mengikut data yang saya ada, penduduk di kawasan Kota Warisan telah pun mencecah hampir 20,000 orang. Dan ada rumah-rumah yang telah pun dipenuhi dengan penghuni. Dan dalam masa terdekat ataupun dalam 2030, pada tahun 2030, kurang lebih dalam 7 ke 8 tahun lagi, penduduk kawasan Kota Warisan ini akan mencecah 100,000 orang. So untuk sebuah kawasan perumahan yang begitu besar ataupun satu lokasi yang begitu besar ni masih belum memiliki sebuah masjid untuk mereka melaksanakan aktiviti yang membesarkan syiar Islam. Buat masa ni ada dua saja surau Bistari, Warisan Bistari dan juga surau Al-Hijrah. Yang kedua-dua surau ini tidak dapat menampung keperluan solat-solat Jumaat atau solat-solat hari raya, apatah lagi bila datang bulan Ramadan dan sebagainya. Untuk itu, sebuah masjid akan dibina di satu lokasi yang telah pun dikenal pasti ataupun telah pun mendapat status pemilikan seluas 3.30 ekar, 3.30 ekar, yang mana ianya menepati keperluan yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama Islam Selangor. Kerana sebuah masjid kalau nak bina tidak boleh kurang daripada 3 ekar sebab kena ambil kira keluasan masjid dan juga parking lot dan sebagainya. Jadi masjid yang akan dibina ini akan menelan belanja hampir 25 juta. Dan 25 juta itu bukan untuk bina masjid sahaja, tetapi akan ada quarters, rumah untuk imam, bilal dan siap supaya pengimarahan itu tidak terganggu. Dan begitu juga di kawasan masjid ini akan dibina kompleks yang namanya pusat aktiviti masyarakat, ataupun lebih kurang kepada dewan yang akan memuatkan dalam satu masa 500 orang. Ini boleh memudahkan masyarakat di situ untuk menganjurkan seminar, kursus-kursus dan juga majlis-majlis yang dirasakan sesuai. Satu perkara juga suka saya kongsikan kepada para penonton yang budiman, iaitu buat masa ini anak-anak kita yang berada di Kota Warisan belajar kafa di rumah kedai. Mereka tak ada satu pusat pembelajaran ataupun sekolah yang proper lah kata orang. Baik. Jadi di lokasi masjid ini juga akan dibina kelas-kelas kafa yang akan membolehkan 1,500 orang anak-anak kita belajar kelas fardu ain. Ya. Datuk mungkin nak kongsikan bagaimana mereka nak menyalurkan, seperti mana yang tertera ni mungkin yang paling mudah untuk kita menyalurkan sumbangan kepada yang berkenaan. Silakan Datuk secara ringkas. Ya. Untuk menyalurkan bantuan ni kita ada banyak metod yang kita ada ialah seperti mana tertera di skrin TV. Ibu ayah boleh scan cepat-cepat dan boleh QR code tu scan cepat-cepat, ambil je snap aja gambar. So kita ada akaun di Afin Islamik dan kita ada Maybank Islamik dan juga RSB Islamik dan boleh disalurkan melalui akaun-akaun ini.
Dan kalau sekiranya hari ini tidak kesempatan, boleh juga melayari website ataupun website tu masjidkotawarisan.com. Masjidkotawarisan.com. Di situ disediakan beberapa platform. Sekiranya ada sebarang persoalan ingin diajukan, nak ditanya, bolehlah terus berhubung dengan nombor-nombor yang ada di skrin dengan jawatan kuasa yang sedia ada. Baik. Untuk menyalurkan bantuan, ya. Datuk, kita ada sedikit 30 saat lah. Mungkin nak doakan kami supaya segalanya dipermudahkan. Juga doakan supaya program infak dan juga wakaf ni disambut baik oleh masyarakat di luar sana, Datuk. Silakan. Ya, saya doakan supaya semua yang akan menyumbangkan dana ataupun wakaf mereka kepada pembinaan masjid ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, jadi amal jariah. Dan saya menyeru kepada agensi-agensi, badan-badan korporat untuk menyahut seruan ini yang kelak akan terbina sebuah masjid. Dan saya doakan supaya semua yang terlibat dalam pembinaan masjid ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan dan dikabulkan Allah segala hajat dan juga niat wakaf yang dilakukan. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Rabi Abdullah selaku Duta Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Datuk, jaga diri, sampaikan salam kami juga kepada warga yang melaksanakan Kota Warisan, Masjid Kota Warisan Sepang Selangor, insya-Allah ya Datuk. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia. Kalau anda terlepas nanti boleh saksikan siaran ulangan kami di Facebook MHI TV3. Kita nak rehat sekejap. Sekejap lagi kita nak bawa generasi Z. Musim kedua di studio Malaysia hari ini seketika nanti. Akak, ya. Hari ni kita ada adik-adik lah kat sini. Ramai adik-adik kita ya. Okey, Kan? ini dia generasi Z yang kita katakan tadi yang mewakili untuk musim kedua ini. Hai, apa khabar semua? Baik. Okey. Terasa diri ini begitu berharga. Kita nak Kita berkenalan. Okey, di sebelah saya ni namanya Damia. Ya, Nama saya. penuh Nur Damia Nur Zaimi. Okey, di sebelah sana pula Sofia Raisya Muhammad Suhaimi. Kita ada juga dua yang ganteng-ganteng. Siapa Hadif Ryan Hazri? Saya. Hadif. Muhammad Ryan Arik Muzaril Syam. Saya. Okey. Pakai cermin mata ini ya. Saya. Okey, umur berapa ni? Saya umur 12. 12. Sofia pun 12. Saya 13. Ryan 13. Ryan paling tua. 11. Awak 11. Itu dia adik-adik kita di sini. Sebenarnya mereka ni mewakili yang shortlisted ataupun mereka yang terpilih di generasi Z musim kedua. Yes. Excited tak? Excited gila. Okey, boleh cerita sikit tak? Kali ni apa antara cabaran yang paling anda suka dalam generasi Z? Siapa nak jawab? Saya. Okey. Cabaran yang suka time mungkin flying drop. Okey. Lepas tu ada cabaran singa. Okey. Dan macam-macam lagi. Dia ada dua kumpulan tau. Monyet dengan singa. Okey. So macam Mia dengan Ryan monyet. Okey. Dia apa macam ni korang? Dia macam ada banyak obstacle. Okey. Tapi flying drop. Dia zipline ada. Kita orang ada banyak tapi yang Hadif dengan Sofia dia orang singa. Singa tu dia panjat tangga. Okey, jadi kalian berdua ni kalian semua ada tim masing-masing. Ada. Tapi yang bertanding mengikut individu. Jadi maknanya mengikut kepada apa? Stamina, kebolehan berfikir. Apa yang karakter ataupun ciri-ciri yang paling penting sekali dalam pertandingan ni? Dia perlukan stamina, fizikal. Pun kena juga. Teamwork kena beri sokongan lah untuk yang lain tu. Jadi moral support. Oh, wow. Bijaklah kalian ni semua bila ni kan menerangkan kita daripada tak faham kan. Kadang-kadang yalah, sebab dia musim pertama dah lama, lepas tu barulah melaksanakan musim kedua. Jadi perbezaan dari segi kabarnya kalian semua pergi audition last year. Kan? Dia jadi macam lama this year baru sebab pengamaran. PKP. Jadi macam mana masa tu ada tak rasa macam alah tak dapat lah
Risau tak? Risau waktu PKP tu dia ada bagi tahu yang siapa yang dapat, cuma kita orang je yang tak bagi tahu dekat dalam grup. And then kita orang tak dapat kontak sebab kita tak ada nombor. Lepas tu boleh terfikir juga macam yang dah jadi 6 tahun depan kalau jongok mesti tingkatan 1. Dia macam dah terlebih, terlanjur dah. Kan? Sebab PKP kan? Ya. Dia terlebih dah. Saya pun risau, takut nanti saya tak jadi kanak-kanak. Awak risau? Tak apa. Sempat lagi ni dah masuk kan? Ryan pakai spek kejap, Ryan. Kita nak tengok muka awak pakai spek. Dia masih kanak-kanak. Hebatlah. Okey, nak tanya juga, selain daripada diuji dari segi fizikal kan, pastinya kecerdasan minda juga penting. Yes. Apa agaknya antara uji ataupun perkara yang rasa paling best lah dalam program ni? Yang bestnya buat kerja dalam teamwork. Kalau individu tu dia macam tak ada semangat. Dia tak ada semangat. So kalau teamwork tu kita boleh campur-campurkan idea. Idea sana, idea sini, dia boleh campur-campur. Ada banyak pendapat lah. Okey, macam mana nak dapatkan keserasian? Macam Ryan dengan Damia. Macam mana nak dapatkan satu idea yang sama, decision making yang sama? Contohlah waktu dekat episod yang pertama tu, Mia tak boleh buat. So Ryan bagi sokongan untuk Damia yang Mia boleh buat, Mia boleh buat. So kita orang boleh buat. Lepas tu tiba-tiba Ryan pula tersangkut kita tengah jalan. Mia boleh tolong dia. Mia boleh tolong dia waktu dekat atas, Mia boleh tolong dia. Sebab kalian pertama kali kenal di audition kan? Yes. Lepas tu macam tak contact kan? Jadi masa itulah kena berkawan, masa itulah kena bersahabat, jadi team kan? Episod tu kita orang dah tidur sama-sama dah. Kita tidur sama-sama. It sounds so wrong lah. Maknanya tidur yang mengenali lah. Okey, kira sekarang ni semua dah jadi best friend lah. Best friend lah. Okey, apa kalau best friend kan, agaknya apa yang awak paling suka dengan kawan awak ni? Macam Sofia ni kan, dia reti berot. Berot. Budak-budak zaman sekarang ajar makcik-makcik ni berot. Sebab dia pandai buat rambut, dia pandai uruskan diri. So bila Mia kata, Sofia tolong, sebab dia macam kakak. Padahal Mia lain dulu baru dia. Apa yang awak kenal tentang Damia? Kalau Damia kan, dia sangatlah petah bercakap. Macam tengok sekarang ni, dia banyak sangat bercakap. Dia macam, lepas tu kadang-kadang macam dia punya, kadang-kadang dia bila dia excited dia akan jadi hyperactive kadang-kadang. So kalau dia excited sangat tu kadang-kadang macam tak boleh control dah. Tahulah bila masa ni mesti tengah hyper ni ni kan, excited ni. Awak pula Ryan kenal Hadif ni orang dia macam mana? Bagi saya Hadif ni dia boleh bagi idea, contoh dalam misi. Dia matang. Dia macam pandai menyelesaikan suatu masalah tanpa macam tersekat-sekat ke, macam dia tak fikir lama. Lah. Dia memang ada banyak idea. Macam tu dia boleh bagi idea. Hadi, apa yang best tentang Ryan? Selain daripada dia macam style sikit kan? Apa lagi tentang Ryan? Yang tentang Ryan, dia memang orang yang peramah. Dia baik tau. Saya pernah team dengan dia juga. Lepas tu dia tu memang bagi idea tau, macam okay, first kita pergi sini dulu. Lepas tu kita pergi sini pula. Lepas tu dia macam ada planning. Orang macam dia ni organize lah. Orang dia pandai merancang. Okey, itu dia. Kita nak tahu, boleh bagi tahu tak kepada kawan-kawan yang sedang menonton ni, kenapa mereka perlu tonton malam ni? Sofia, mungkin nak kongsikan kenapa kena tonton Gen Z? So, generasi Z ni, kalau kita bandingkan dengan season lepas, dia lebih banyak cabaran yang mencabarkan fizikal kita, mental kita. So, macam kena tengoklah sebab lagi best sebab ada kita orang. Bila? Malam ni? Pukul berapa? Pukul 7 malam. Pukul 7 malam. Dia setiap hari Ahad. Jam 7 malam. Jam 7 malam. Di TV3. Baik. Good luck adik-adik. Semoga berjaya. Thank you. Okey. Kita juga lagi habis nak wawarkan sesuatu, iaitu Aduan Jiwa kini kembali meleraikan kebuntuan dan kekusutan di TV9.
episod pertama minggu ini memaparkan luahan jiwa anak yang mengambil tugas berat menguruskan pusat jagaan orang tua. Yep. Okey, dan kita juga nak kongsikan bersama dengan anda, beban tugas bukan hanya memerlukan tenaga, malah masa dan kewangan. Bersama dengan hos Fetri Yahya, Aduan Jiwa musim kedua bermula 18 September Ahad 10.30 malam, eksklusif di TV9 dan juga saluran Astro 149. Okey, pukul 7 jangan lupa untuk saksikan Gen Z, pukul 10.30 TV9 jangan lupa saksikan Aduan Jiwa bersama dengan Fetri Yahya. Okey, kita terus nak bersama dengan kumpulan Jesselton D4. Ini dari Sabah, Bang. Ya. Okey, kalau boleh perkenalkan diri dulu. Okey, kami Jesselton D4. Saya Nick Mazrun. Yang ni adik Kiki. Adik Kiki? Kiki, panggil dia Kiki. Panggil Bukan Kiki. Kiki Lala, Kiki. Yang ni Boboy. Boboy. Yang tu Brother Daniel. Okey, kita bersama dengan mereka dan pastinya kita nak tahu keunikan lah. Setiap basker ni dia ada keunikan yang berbeza kan. Jadi kita nak tahu pastinya nak dikongsikan lah keunikan kalian ni. Okey, kita orang punya band ni kami ketengahkan muzik tradisional daripada Borneo, di Sabah dan Sarawak. Macam ni kami ada guna sape, yang mana di Sabah kita panggil alat muzik ni sakafi. Yang dimainkan oleh suku kaum Lendayu. Okey, sakafi. Sakafi. Oh, dia lain sebutannya. Dia sebenarnya tidak banyak beza juga. Yang ni corak dia, yang ni kita orang pakai corak Sarawak. Itu maknanya buat sendiri corak tu. Ada yang tukang buat dia lah. Handmade lah. Dihasilkan. Okey, dari segi genre muzik sebenar kumpulan Jesselton D4. Kita punya genre ni etnik fusion, fusion. Kita main lagu moden dengan memainkan alat tradisional ni supaya kita mau orang muda tidak lupakan alat tradisional ni. Kita mau orang-orang muda faham muzik alat tradisional ni boleh dimainkan dengan lagu moden juga. Okey, bagaimana nak mengikuti kalian di platform social media? Okey, kita ada Instagram Jesselton Basker, sebab kami ni basking district. Jadi kami guna Jesselton Baskers. Dan di Sabah kami ada community, Sabah Baskers Community. Dan di KL kita ada di bawah Malaysian Baskers Club. Itu dia. Okey, jangan lupa untuk ikuti mereka dan kita nak dengarkan persembahan yang terakhir dari mereka. Kepada anda semua, terima kasih kerana bersama dengan kami. Jangan lupa untuk ikuti kita setiap hari lah kan. Esok sokong kami lagi di Facebook MHI TV3 untuk saksikan siaran langsung. Kita tinggalkan anda dengan persembahan medley Jesselton D4. Yap. Sebuah cinta terdapat bahasa yang mengalun indah, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua dengan segenap cinta akan terlupa bila rindu ini masih hadirkan sebuah tanya untukmu, harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu.
hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu aku. Dalam hatiku menunggu, dalam lelahku menunggu aku. Masih menunggu.